dalam jilsah ilmiah yang mana kita mengupas kitab penawar bagi hati. Ya, kitab penawar bagi hati, dan insya-Allah kita akan mengupas malam ini pada bab yang kedua, pada menyatakan khaufun, artinya takut akan Allah Ta'ala. Ya, bab yang kedua ni pada menyatakan khauf, artinya takut akan Allah Ta'ala. Seperti mana kata pengarang, ketahui olehmu bahawasanya takut itu pedih hati dan sakit ia dengan sebab yang dibenci pada masa yang akan datang. Ya, maksudnya orang yang takut tentang apa yang mendatang ini. Ya, kadang-kadang dia takut tentang rezekinya itu. Ya, ni kalau suasana ni macam ni apalah kita nak makan nanti ya. Esok lagi 10 tahun apa yang akan jadi, dia risau. Kan? Ataupun dia bimbang lah esok ni aku dah tak ada, esok ni macam mana lah rupa anak-anak aku ni. Bimbang lah untuk masa akan datang dia tak mati lagi. Tetapi dia bimbang tak apa yang dia yang sebab benci tak pada masa akan datang ni. Dan terkadang adalah takut itu kerana dosa. Yang kedua pula, dia takut sebab dia melakukan dosa dan dia takut dosa tak ampun. Jadi kategori-kategori takut lah. Yang pertamanya takut tentang perancangan masa depan yang dia pun tak tahu kan apa akan berlaku, dia bimbang lah. Yang keduanya dia takut sebab dosa yang dia telah lakukan. Ya, adakah dosa ini diampun ataupun tidak. Dan terkadang ada ia kerana mengenal sifat Allah Ta'ala. Dia lihat keagungan Allah, sifat-sifat Allah, Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah. Ya, Allah Al-Azim, Al-Muntaqim. Ya, jadi bila mana sebut tentang Al-Muntaqim ni, Allah ni maha pemberi balas. Ya, ya, yang mana kita pun baca dalam doa, ya, dalam kita baca qunut nazilah tak? Ya munzilal kitab wa ya mujaz sahab wa ya hazimal ahzab. Ya Allah, ya Allah, ya Muntaqim. Ya, Allah maha pemberi balas ni, kita bimbang. Kan? Bila kita tahu, kenal Allah Ta'ala itu melalui sifat-sifatnya, dan bila kita melihat ciptaan-ciptaannya itu nak dibandingkan dengan kita yang kerdil ni, kita rasa ya Allah. Ya, takutnya kita, iaitu kita ni umpama habuk. Tak ada apa benda langsung pun kudrat kita di hadapan Allah. Tak boleh buat apa pun kita ni. Tu tak. Dan yang kedua ini lebih sempurna daripada yang pertama. Maksudnya yang terkadang takut ia ni sebab kerana mengenal sifat Allah. Kan? Makanya ini lagi sempurna lah. Ya, sebab apa? Ada orang dia kena buat dosa esok baru dia fikir dia nak taubat, baru dia takut. Dia dah melakukan kesalahan kan. Tapi yang baiknya ialah orang tu dia tak buat kesalahan, tetapi dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ni melalui sifat-sifatnya, dengan melihat keagungan Allah, cipta-cipta Allah ni, maka dia rasa gerun, dia rasa kerdilnya diri dia ni. Tu yang kata yang kedua lebih baik dan lebih sempurna daripada yang pertama. Kerana bahawasanya orang yang mengenal akan Allah Ta'ala tak dapat tiada takut ia akan dia. Orang yang kenal Allah ni melalui sifat-sifatnya, mengenai nama-namanya, sudah pasti dia akan merasa takut ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana inilah berfirman Allah Taala dalam surah, yaitu surah Fatir ayat yang ke-28. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Artinya hanya senya takut akan Allah Ta'ala daripada segala hambanya oleh sekalian orang alim, dan bahawasanya takut itu mengikut pengenalan. Ya, barang siapa banyak pengenalannya, nescaya banyak takutnya. Tadi disebut al-ulama di sini ialah orang-orang yang berilmu, orang-orang alim yang mana mereka ni belajar. Ya, orang yang belajarlah, para alim ulama ni.
Ya, jadi alim ulama yang mana ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam mengajar ilmu, orang ni dia akan faham akan agama. Makanya takutnya itu berbeza dengan takut orang awam. Ya, sebab dia kenal. Ya, dia kenal Allah dari sifat-sifatnya dengan nama-nama Allah, ya. Dan juga dengan melihat kebesaran Allah dengan dia alim, dia belajar. Kan? Jadinya dengan sebab itu dia kenal Allah, rasa takutnya lebih daripada orang lain lah. Kan? Sebab apa? Dia nampak di situ terbuka, ya, hijab dengan sebab ilmunya tadi. Tetapi kalau ada orang alim yang mana mereka ini tidak menjadikan sedemikian, maka rugilah. Sebab Allah Ta'ala bagi dia ilmu supaya dekat dengan Allah, tapi berupa-rupa bila dapat ilmu tu jauh pada Allah, rugi. Orang macam ni tak termasuk lah dalam bab orang yang takut pada Allah. Dan barang siapa sedikit pengetahuannya, orang yang kurang ilmu ni, nescaya sedikit oleh takutnya. Ya. Kenapa ya? Sebab orang yang jahil ini, ya, dia tak kenal sesuatu itu, dia tak tahu kehebatan seorang itu. Ya. Orang yang jahil tentang ilmu hutan, ya, ilmu hutan ataupun ilmu laut sekalipun, tak tahu dah, dia nampak benda macam tu je, kan? Orang dah cakap hati-hati dalam ni tak? Cakap tak boleh sebarang, ya? Tak boleh ada benda-bendanya tak? Yang maksudnya dalam hutan ini bukan semua benda kita boleh pegang, boleh makan tak? Kadang ada benda yang beracun tak? Tapi ilmu tak ada. Dihantam sajalah. Kan? Bila orang cakap macam ni, hati-hati sikit kan. Dalam kawasan ni takut ada rimau, ada apa semua kan. Siap cakap besar lagi tu. Aku ni, rimau. Dia tak kenal rimau tu siapa kan. Dia mari aku jentik hidung dia ni. Kita tak. Sebab dia tak kenal pun. Dah lah tak kenal, jahil pula tu. Ini yang ramai ni akhir zaman ni. Ya. Kita bagi umpama contoh macam tu je lah. Kan? Sebab dia tak kenal. Kan? Ataupun kita bagi contoh lagi lah tak? Tentang apa dulu lah cerita Mak Ali lah. Mak Ali mari ke Malaysia ni, tinju, Mak Ali tinju kan. Dia mari ke Malaysia ni mana sudah merdeka. Ya. Orang yang tak kenal dia, Mak Ali dekat mana je pun, dia tak tahu kelajuan, ya, tumbukan Muhammad Ali tu kan. Tapi kalau orang yang ada dalam bidang itu, dalam bidang ilmu tinju, dia akan tahu. Kau jangan cakap main-main. Engkau tahu sekali tumbuk tu, engkau boleh pergi sekali, dia boleh pergi 3 kali, kau tahu tak kelajuan dia tu kan. Mike Tyson kata tak. Bagi ini macam mana kau tahu? Dengan sebab dia ada dalam bidang tersebut. Dia tak jadi macam Ali, tapi dia tahu sebab ada ilmu. Begitu jugalah dengan agama. Ya, orang yang tak takut Allah, orang yang merasakan Allah tu dia buat macam, ya, tempat dia berhajat sajalah, waktu dia perlukan hajat dia baru dia minta pada Allah, baru dia ni tak. Dia tak kenal Allah lagi. Dia ingat Allah tu hanya diperlukan waktu kesusahan saja. Waktu dia senang dia lupa pada Allah dah. Dia tak cukup lagi ilmu. Maksudnya pengetahuannya masih kurang lah. Kan? Kita sebut sedikit pengetahuan ni ialah orang yang jahil lah. Ya, kerana ini bersabda Nabi SAW, ya, ana ahwafukum lillahi ta'ala. Hadis rawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu. Artinya kata Rasulullah, aku lebih takut akan Allah Ta'ala daripada kamu. Ya, kerana adalah Nabi SAW lebih banyak pengetahuannya daripada orang lainnya, dan bahawasanya takut itu satu kelakuan, ya, yang dipuji. Takut macam ni. Kenapa Rasulullah sebut akulah orang yang paling takut? Sebab Rasulullah telah diperlihatkan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, ya. Orang yang diazab, Rasulullah tengok neraka. Jadi bila dah tengok dengan mata kepala sendiri ni, makanya apa? Memang dah tertanam lah. Ya? Perasaan tu dah tahu dah. Jadi sebab Rasulullah kata, engkau boleh cakap macam ni, maka sebab kau tak tahu. Sebab tu Rasulullah sebut apa? Aku hairan melihat orang yang ketawa. Ya, ketawa terbahak-bahak ni. Seronok ketawa tak lupa lah. Kan? Sedangkan kain kapannya sedang ditenun. Maksudnya orang ni, dia ketawa ni, dia tak tahu, dia tak sedar bahawa sebenarnya kain kapan dia tengah tenun. Ya? Dia boleh mati bila-bila sahaja. Kan? Jadi Rasulullah heran orang macam ni. Seolah-olah dia ketawa ni macam ni. Dia ni tak fikir mati ke?
Kan? Sampai macam tu sekali tak? Satu, kalau ketawa biasa-biasa okey lah. Ini kita ketawa terbahak sampai tepuk meja, lucu sangat dah, tak ada dah. Kan? Kan tengok orang macam ni. Ya? Sebab apa? Banyak ketawa ni boleh mematikan hati kan? Telah menghimpun oleh Allah Ta'ala akan 4 perkara bagi sekalian yang takut akan Allah Ta'ala. Yang pertamanya ialah petunjuk, petunjuk Allah Ta'ala. Yang keduanya rahmat Allah Ta'ala. Dan ketiga pengetahuan ilmu. Dan keempat redha daripadanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang takut ini ialah Allah Ta'ala. Pertama, Allah Ta'ala bagi petunjuk pada dia, bagi buka jalan pada dia. Walaupun dia seorang yang berdosa, tapi Allah Ta'ala bagi peluang pada dia untuk melakukan kebaikan. Dengan sebab dia sedar akan perbuatan dosanya itu, dia takut. Dia bertaubat, dia takut, ya Allah, dia takutnya aku ditakdirkan ketika aku melakukan maksiat, engkau cabut nyawa aku, ya Allah. Ketika itu aku tak ada fikir dah. Tapi Allah Ta'ala bagi peluang pada dia untuk dia bertaubat dan berubah jadi baik. Petunjuklah hidayah ni. Yang keduanya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ya, kasih sayang Allah ini kepada semua hamba-Nya. Kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ni sifat Rahman, ni sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim ni khusus untuk orang-orang yang beriman. Kasih sayang Allah tu. Sebab itulah orang yang beriman ini, walaupun selagi mana nyawa tu belum sampai ke halqumnya lah, dia belum nazak, kan, sekiranya dia bertaubat bersungguh-sungguh, minta taubat, minta ampun kepada Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala ampunkan dia, insya-Allah selamatlah dia. Kalau Allah Ta'ala ampun, kalau Allah Ta'ala ampun, tak selamatlah. Ya, ini urusan dia dengan Allah Ta'ala. Jadinya rahmat Allah ni kita kena meraih, minta pada Allah Ta'ala supaya Allah pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Doa kepada Allah, ya Allah, kau pandanglah aku dengan pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Ya, dengan pandangan rahmat ni. Sebab rahmat ni kasih sayang kan. Yang ketiganya dengan sebab ilmu. Ya, Allah Ta'ala bagi kita ilmu supaya apa? Dengan ilmu itu kita memanfaatkan, dengan ilmu dapat kita amalkan. Jadi dengan ilmu itu membawa kita lebih hampir kepada Allah, bukan menjauhkan kita daripada Allah. Ya, dan yang keempatnya sifat redha, ya, daripada Allah Ta'ala. Orang yang sentiasa redha, dia dapat benda yang baik ataupun benda yang buruk, dapat benda yang baik, alhamdulillah, bersyukur. Ya, bila dapat benda yang tak baik ini, redha dengan ketentuan Allah. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam suratul A'raf ayat yang ke-154, hudan wa rahmatun lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Artinya petunjuk dan rahmat bagi sekalian mereka yang takut akan Tuhan mereka itu, dengan firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, seperti mana yang ayat kita bacakan tadi tu, yang telah terdahulu dah. Dan firman-Nya lagi, radhiyallahu anhum wa radu anhum dzalika liman khashiya rabbah. Ya, dalam surah apa? Dalam surah Fatih pun ada sebut, dalam surah Al-Bayyinah pun ada. Kan? Makanya telah redha Allah Ta'ala daripada mereka itu, dan redha mereka itu daripadanya. Ini yang didapat, ya, oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sebab tu kita panggil sahabat Nabi ini, mereka yang bertemu dengan Rasulullah dan mereka ini beriman kepada agama Allah, dan juga mereka ini ikut Nabi, maka ini tarafnya ke sahabat. Jadi bila taraf sahabat ni tuan, radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala redha kepada mereka. Bila Allah Ta'ala redha ni, didapat gelaran radhiyallahu anhu ni, makanya tak risau lagi, ini dah confirm syurga dah lah. Ya, confirm syurga. Yang demikian itu bagi mereka yang takut akan Tuhannya dan ketahui olehmu akan bahawasanya menghasilkan takut itu dengan 2 perkara. Pertama, dengan pengetahuan dan pengenalan, maka mereka yang mengetahui ia akan kebesaran Allah Ta'ala dan akan terkayanya daripada segala makhluk
dan akan bahawasanya menjadikan ia akan syurga dan api neraka dan akan penduduk bagi keduanya. Dan tiada mengetahui ia akan bahawasanya adakah ia daripada syurga atau penduduk api neraka, maka tak dapat tiada daripada takut ia akan Allah Ta'ala. Ini sebut yang pertama tadi. Untuk dapat takut ini, bagaimana cara kita nak menghasilkan sifat takut? Pertama dengan ilmu, dengan pengetahuan dan pengenalan. Baru kita tahu. Memanglah kita tak jumpa dengan Allah Ta'ala pun memang tak nampak. Tetapinya keimanan kita ni, keimanan kita ini, dan kita takut bila mana kita dengar tentang cerita api neraka, azab api neraka ni, dengar cerita tentang azab kubur, masuk kubur ni, orang yang mana melakukan maksiat jauh pada redha Allah kena azab dalam kubur, dengar kita kena takut. Dengar cerita dihimpit oleh kubur tak, bertemu tulang rusuk ni, dipukul oleh malaikat nakir ni, kali pukulan menjunam masuk ke dalam bumi, dikorek balik, sementara nak menunggu hari kiamat ni. Hari kiamat belum lagi tak, sementara menunggu ni jadi minta jauh lah. Sebab tu orang yang mana bila mana kubur ni, dalam kubur dia dah selesa, insya-Allah selamat dia di akhirat. Tapi dalam kubur pun tak apa nak senang duduk ni. Jadi di akhirat pun tak tentu lagi. Sebab dalam kubur tu itulah ditanya tentang akidah kita, siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, siapa saudara kita. Benda ni bukan boleh jawab dengan lidah kita, Soalan ni soalan bocor dah pun, Soalan bukan akidah bocor dah. Cuma di dunia lah bocor. Dan masuk dalam kubur esok tak boleh jawab. Sebab yang menjawab tu amalan kita. Kalau kita jenis orang yang menjaga solat 5 waktu, kita orang yang jenis menjaga silaturahim, orang yang sentiasa menjaga solat berjemaah ni, rajin bersedekah ni, insya-Allah, rajin membaca Quran, paling kurang satu hari baca jugalah, satu muka. Tak dapat satu muka pun dah separuh muka. Tak dapat separuh muka pun bacalah 2-3 ayat. Yang penting pegang, baca. Sebab kita nak ada relate dengan Quran ini sebagai saksi kita. Allah maja'al Quranan syafi'ah, Ya Allah jadikan Quran sebagai pemberi syafaat kami lah. Maka dengan sebab itu kita baca ayat-ayat Allah tu tujuan kita sebenarnya. Bukan kira pandai tak pandai. Ini bukan kita nak masuk pertandingan musabaqah, tak payah. Ini untuk personal, peribadi punya bacaan. Jadinya bila kita usaha untuk membaca Quran itu, insya-Allah Allah tengok usaha kita. Sebab tu para nabi ni Allah tak ukur kejayaan mereka dengan melihat berapa ramai umat kau. Kalau nak ikut kejayaan umat ini, maka gagallah Nabi Nuh alaihissalam. Sebab yang ikut dia 80 orang je. Dakwah punya lah lama, 950 tahun. Ikut 80 orang je. Yang naik kapal tu bukan semua tu. 8 orang per orang yang naik kapal. Kena nak ukur lah. Kalau nak ukur kejayaannya pula, tengok Nabi Musa lah, umat Nabi Musa punya ramai tu. Dia tak kira yang tu. Kejayaan tu bukan ukuran di situ itu. Tugas para nabi ini menyampaikan, dan Allah nak tengok apa usaha yang mereka buat. Kalau nak ikut mudah tu senang. Rasulullah dakwah kalau nak mudah senang. Waktu Rasulullah berhijrah tak payah dah pergi sembunyi dalam gua Sur. Duduk situ 2-3 hari lah. Kemudian baru pergi ke Madinah kan, tak. Senang tak? Kalau nak ikut dakwah tu senang tak? Rasulullah tengok apa yang Rasulullah buat. Sebab nak kembangkan agama bukan dengan cara mudah. Jadi atas effort kita. Jadi itu saya cakap tadi. Baca Quran juga. Kita baca Quran bukan tentu kita pandai. Bacalah Quran sehingga kita jadi pandai. Jangan tunggu pandai baru nak baca Quran. Tapi baca Quran sampai jadi pandai. Itu baru betul. Ada orang kata nak segan nanti dah. Nanti bilanya? Nanti saya dah boleh baca Quran semua, dah ni semua dah saya nak ni kan. Jangan. Kita bertatih sampai kita boleh berlari. Nak tunggu berlari, tobatlah bila. Antara tak mula dengan bertatih dulu tak. Jadi itu lah cerita. Jadi bacalah Quran ni, jangan tunggu pandai baru nak baca, tapi bacalah sehingga pandai. Mulakan dengan sedikit-sedikit dulu. Itu yang pertama, ilmu.
Yang kedua, dengan memandang kepada sekalian mereka yang takut dan menilik akan kelakuan mereka itu dan mendengar akan pengkhabaran mereka itu, bandingannya seperti kanak-kanak tiada takut ia akan ular, kerana tiada mengetahui ia akan bahawasanya ular itu mensebabkan kebinasaan. Sebab kejahilan tadi tak. Dia tak tahu bahayanya ular tu macam mana. Bersalahan bapa bagi budak itu, ya, takut ia akan ular. Yang anak dia yang kecil ni tak takut ular tak. Yang umur 1 tahun 2 tahun dia tak kerti pun ular tu apa. Tapi bapak dia takut. Sebab kenapa ayah dia takut? Sebab ayah dia tahu ular tu bisa. Kan? Anak dia tak takut sebab apa? Dia tak kenal. Kerana mengenal ia dan mengetahui ia akan mudarat dengan sebab dipatuk itu ular. Ya. Jadi sebab itu ayah dia takut. Tapi anak tak takut. Sebab anak tak takut sebab dia tak ada ilmu. Tetapi apabila melihat kanak-kanak itu akan ayahnya takut akan ular dan lari daripadanya dan gementar badannya kerana melihat ular itu, nescaya mengikut akan ayahnya pada ketakutan dan merasa ia di dalam hatinya akan takut. Jadi perumpamaan orang alim dah. Kita ni yang tak ada ilmu sangat ni, bila kita tengok orang alim, orang yang ada ilmu ni kan, dia takut pada Allah, dia takut macam ni tak, maka kita pun tumpang takut sekali lah. Ya, sebab apa? Atas takutnya itu. Jadi umpama dia bagi perumpamaan tadi lah, sekalipun tiada ada ia mengetahui akan sifat ular itu, ya, anak tu tak kenal apa ular tersebut, tapi sebabkan ayah dia takut tadi, dan ayah pula bagi tahu jangan dekat ular tu, itu ular tu bahaya, bisa, kan, lari dari situ tak, dia pun ikut, selamatlah dia. Samalah kita pun hari ni, kan, bila mana orang alim, orang soleh menasihat kita akan sesuatu perkara, tentang bahaya itu, bahaya ini tak, dengan sebab ilmunya tadi, dengan sebab kesolehannya tadi, maka kita ikut, selamatlah kita. Ya. Dan ketahui olehmu bahawasanya takut itu seperti cemeti yang, ya, menghalau ia akan hamba kepada tuah akhirat, tetapi tiada sayugia bahawa berlebih-lebihan ia hingga membawa kepada putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni sifat takut. Sifat takut tadi ibaratnya, ya, cemeti untuk menghalau hamba tak. Kan, kayu cemeti tak, ataupun tali tak, cemeti dibuat pada ekor ikan hiu ke apa tak, ikan pari ke. Ya, zam dia pukul tak. Jadi kita takutkan cemeti, hamba ni takutkan cemeti sebab takut kena pukul, maka dia pun pergilah buat kerja. Dia pun bersungguh-sungguh buat kerja tersebut sebab takutkan ini. Perumpamaannya itu. Begitulah juga, ya, takutnya kita pada Allah Ta'ala ni bukanlah sebab, ya, kita takutkan apa-apa tak. Takut kita ni kerana kita bimbangkan takut. Pertama, kalau takut orang awam, dia takutkan api neraka. Ya, takut soal kenapa kau sembahyang? Tak nak lah, aku tak sembahyang kan masuk neraka. Jadi dengan sebab neraka itu menyebabkan dia takut nak tinggalkan solat. Tapi bila mana dah satu peringkat, dia dah istiqamah dalam solat, dia dah rajin, memang dah sembati solat tu dengan dia. Dia bukan lagi takut sebab api neraka, tapi dia takutnya sebab apa? Dia bimbang Allah Ta'ala murkakan dia. Ya, kenapa tak solat? Aku tak nak solat sebab takut Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala bencikan aku. Jadi level tinggi lah sikit. Ya. Level tu tinggi lah. Sebab apa? Dia takut nak melakukan maksiat. Kenapa? Bukan sebab api neraka ni. Sebab takut Allah Ta'ala marah. Jadi bila Allah Ta'ala marah ni, walaupun dia tu seorang yang rajin solat ke, ataupun dia seorang yang rajin dalam bab tentu, tapi sebab ada benda tak baik dalam hati dia ni, menyebabkan Allah Ta'ala murka dengan dia, maka dia pun tak layak syurga. Ada bimbangnya ni lah. Dia bimbang sifat ni. Ada sifat riak berwujud dalam hati tadi tak? Menyebabkan dia takut. Dia tak nak sifat macam ni. Dia merendah diri. Selamatlah orang macam ni. Ya. Kerana yang demikian itu dicela. Ya. Sebab apa? Berlebih-lebihan takut pula. Maksudnya berlebihan takut jadi, ya, berarti hamba yang takutkan cemeti tadi lah. Kan? Bahkan apabila bersangatan takutnya, hendaklah mencampur akan dia dengan harap akan rahmat Allah SWT. Kan?
Dan sayugia bahawa lebih kuat takut daripada harap selama ada ia mengerjakan dosa. Adapun orang yang taat, yang tiada ada maksiatnya, maka sayugianya sama banyak oleh takutnya dan harapnya. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata ia, jika diseru hendaklah masuk syurga sekalian makhluk kecuali seorang laki-laki, nescaya aku takut bahawa adalah aku demikian itu laki-laki. Dan jika diseru hendaklah masuk api neraka oleh sekalian makhluk kecuali seorang laki-laki, nescaya aku harap bahawa adalah aku demikian itu laki-laki. Yang cantik kata-kata Sayyidina Umar ni. Dia dalam ni kita sebut al-khawfu war-raja'u. Al-khawfu war-raja'u. Al-khawfu takut, ar-raja'u mengharap. Jadinya apa kata Sayyidina Umar tentang takut dan mengharap? Pertama Sayyidina Umar kata, kalau semua ni disuruh kan, semua orang ni layak untuk syurga, cuma seorang je tak layak. Kan? Aku takut orang yang seorang tu aku. Takutlah. Betul tak? Jadi dia takut. Sebab dia takut sebab dalam banyak-banyak orang yang masuk ni, dia seorang yang tak masuk. Jadi dia takut. Yang kedua, kalau disuruh untuk masuk ke syurga, seorang je tak dapat masuk. Yang ni semua boleh syurga dah. Kan? Maka dia mengharap bahawasanya janganlah aku ni termasuk ahli neraka. Ya. Pertamanya, kalau semua masuk syurga, seorang masuk neraka, dia takut nama dia termasuk dalam ahli neraka. Kalau semua masuk neraka, seorang je masuk syurga, dia mengharap moga nama aku lah yang seorang tu. Tak, dia harap-harap akulah seorang tu yang layak untuk syurga tu. Kan? Ini sifat takut dan mengharap. Ya, perumpamaan yang baik daripada Sayyidina Umar Al-Khattab ni lah. Dan lagi sekalian makhluk jadi seorang. Okey, kemudian bahawanya adalah aku demikian laki-laki. Dan ada pun apabila hampir ia akan mati, maka bermula harap dan baik sangka dengan Tuhannya lebih utama baginya. Kerana sabda Nabi SAW, la yamutunna ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Rawahul Imam Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah an Jabir radhiyallahu anhu. Artinya, jangan mati seorang kamu pada satu kelakuan daripada segala kelakuan, melainkan pada kelakuan membaikkan ia akan sangka dengan Allah Ta'ala. Banyakkan berbaik sangka dengan Allah. Adapun husnuzon, ya, sentiasa, ya Allah, kita dah berubah. Dulu kalau nak kenalkan dosa kita dulu ni, atas faktor kejahilan kita, atas faktor iman kita pun lemah lah. Ya, kalau kulit bawang tu kulit kita, iman kita lemah lagi tak? Bukan kita tak percaya, tapi atas faktor iman. Ya, ada orang melakukan dosa, ya, pertama sebab jahil. Dia tak tahu apa benda tu haram. Tak, bila dah buat benda lama-lama dengan ilmu dapat, ya Allah, selama ni aku buat baru aku tahu yang benda ni tak boleh buat, ya Allah, haram. Bertaubat, insya-Allah selamatlah. Ada orang dia tahu benda tu haram, tapi atas sebab faktor imannya lemah. Kan? Iman yang lemah tadi tu, maka dia jauh pada Allah dah. Susah dah. Kadang-kadang dia buat, benda dia tinggalkan, waktu dia tinggalkan itu, selamatlah dia tak. Esok kawan-kawan pujuk balik, so lagi buat maksiat, dia pun terikut lagi atas faktor iman. Ya? Makanya orang macam ni, ya, sekiranya dia bertaubat, bersungguh-sungguh, insya-Allah ada lagi peluang. Kan? Tapi bagi orang yang mana dia tahu tentang keharaman satu perkara dan dia ada ilmu tentang perkara tersebut dan dia pandai manipulate benda tu sesuai dengan nafsu dia. Tak? Ataupun dengan logik akal tak? Makanya seperti mana kalau seorang tu dia memperumpamakan, dia kata dah tak ada kerja hari ni tak, boleh jadi GRO ke, boleh jadi pelacur lah kot. Sebab apa? Kita susah kerja susah kan, jadi bolehlah kerja macam ni sebab darurat kata. Tak kena langsung.
Takkan nak kerja bawah ni, yang orang kata yang gaji 1,500 ke bawah ni banyak tuan, nak tak nak je lah. Kan? Kerja yang tidak memerlukan ni pun paling kurang jadi pelayan kedai makan lah. Tetapi disebabkan nafsunya tadi, alah pelayan kedai makan berapa je dapat? 800 ke 1,000 itu kalau mujur dapat. Kena kerja macam ni banyak, satu malam boleh dapat 500. Jadi dia tahu benda tu haram dan dia pun percaya benda tu haram, ada ilmu, tapi sebab nafsunya tadi. Bukan pasal dia tak ada iman langsung, dia tahu, ilmu pun dia ada. Tapi sebab nafsu lah. Bila ikut nafsu ni, minta maaf lah, susah sikit lah. Kalau taubatnya itu tu betul-betul dia kena betul-betul ni lah. Jadi sebab apa? Sebab dosa itu dilakukan dengan nafsu. Ilmu dia ada, iman dia ada, tapi nafsu yang mengatasi kedua benda ni. Kemudiannya dengan bahawa harap ia akan rahmat dan maaf Allah Ta'ala. Kerana pada ketika hampir mati itu tiada ada faedah baginya takutnya. Dah nak mati tak guna takut lagi dah. Waktu dekat nak mati tu mengharap je lah, ya Allah, harap Engkau ampun dosa aku, ya Allah, Kau rahmati aku, ya Allah. Kan? Nak takut dah tak guna. Nak takut sekarang ni, tengah-tengah sihat lagi, masih lagi mampu untuk kita kata datang ke masjid, masih lagi mampu nak buat baik, masih lagi mampu nak buat, semua mampu lagi lah. Cuma kadang-kadang ada benda-benda keuzuran tertentu yang menghalang kita untuk buat benda tu dah. Lagi tu boleh. Sekarang nak takut. Waktu kita steady lagi dah. Boleh berdiri, boleh berjalan, boleh bergerak sikit. Tapi bila dah terbaring, tunggu nak mati, mengharap je lah. Ya Allah, kan? Kau ampun dosa aku, ya Allah. Kau masukkan aku dalam orang yang soleh, ya Allah. Nak ke masjid dah tak mampu. Nak buat apa semua tak mampu, mengharap kau belah ihsan orang je. Ketika itu, harap je lah. Kan? Mengharap pada Allah Ta'ala lah. Semua Ta'ala rahmati dia. Dan bahawasanya harap itu menyalahi ia akan cita-cita dengan bahawasanya harap itu bergantung hati dengan gemari pada hasilnya pada masa yang akan datang serta berusaha ia pada sebab bagi hasilnya. Seperti mereka yang menajak ia akan sawah. Orang yang bajak sawah ni dan menanam ia padanya akan padi. Maka harap ia akan mendapat padi pada ketika mengetam. Macam orang lah. Kita beramal ini dan kita mengharapkan supaya amalan kita itu membuahkan pahala lah. Dapatlah hasil. Dan bahawasanya cita-cita itu bergantung hati dengan yang tersebut dengan tiada berusaha pada menghasilkan yang digemari itu seperti mereka yang mencita-cita ia akan mendapat padi dengan tiada menanam padi atau mencita-cita ia akan mendapat anak dengan tiada ia berkahwin. Jadi bezalah. Yang tadi, orang tadi dia menanam padi, tanam benih padi, bila dia dah menanam, dia jaga baju semua, dia berharap semoga apa yang dia usahakan ini menghasilkan padi yang baik, padi yang berkualiti lah. Betul lah tu. Sebab dia menanam dan dia pun jaga baja. Jaga daripada serangga dan jaga racun-racun tertentu letak lah. InsyaAllah lah atas usahanya tu akan menghasilkan natijah yang baik. Ada orang nanam tidak apa tidak berangan je lebih, tetapi nak dapat hasil yang baik macam mana? Kan? Berangan je lah. Tapi tak ada usaha. Kan? Kita sedang macam ni nak dapat macam ni. Engkau ada usaha macam tu tak? Tak ada macam mana? Ibarat orang yang berniat nak pergi haji lah. Kan? Niat tu bagus lah. Tak ada masalah lah. Tapi usaha, effort tu apa dia? Paling kurang buka lah akaun tabung haji tu. Kan? 1,300 lagi kan? Kan? Paling kurang dah ada. Bila ada dah buka kesungguhan tu lah. Maksudnya kita mula mengumpul. Ditakdirkan tengah mengumpul tu nak buka akaun tu meninggal. Itu dah cerita lah. InsyaAllah dia akan dapat apa yang dia nak. Tapi bila kita dah buka akaun tu nampak kesungguhan kita tak? Maka nampaklah apa yang kita nak tu. Sama juga yang tadi. Dia tak berusaha pun nak mendapatkan hasil padi, tiba-tiba dia berangan. Menanam pun tidak, sawah pun tak ada. Jadi tak kena lah. Kerana perbezaan yang tersebut, berfirman Allah Subhanahu Wa Taala, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah
ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Suratul Baqarah ayat yang ke-218. Artinya bahawasanya mereka yang beriman dan yang berpindah daripada negeri kufur kepada negeri iman, yakni berpindah hijrah lah daripada Mekah, berhijrah ke Madinah, dan bersungguh-sungguh mereka itu pada meninggikan agama Allah Ta'ala. Bermula mereka itu harap akan rahmat Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala amat pengampun lagi amat kasih sayang. Mereka yang meninggalkan bumi Mekah ni, yakni para sahabat Nabi lah, golongan muhajirin, orang yang berhijrah ini tak. Dia tinggalkan bumi Mekah tu kontang macam tu je. Berhijrah pun dalam keadaan mereka ni tak bawa pakaian pun, tak bawa barang apa pun. Sebab ketika itu mana berani orang nak berhijrah bawa barang semua. Sebab kafir Quraisy tahan lah, roadblock banyak. Kan? Kalau mereka tahu, mereka akan tangkap, mereka akan seksa orang Islam tu. Hatta anak perempuan Rasulullah, Sayyidatina Zainab, ketika nak berhijrah pun, bila mana orang musyrikin Quraisy tahu yang anak Rasulullah ni, Sayyidatina Zainab nak berhijrah, kan? Dalam perjalanan, mereka tahan unta tu, mereka tarik unta tu, jatuh Sayyidatina Zainab dan gugur anak. Kerana tu tengah hamil. Kan? Itu pun dia orang boleh buat. Kan? Jadinya mereka yang berhijrah ni daripada Mekah ni semata-mata mengharapkan rahmat Allah je lah. Tak ada jaminan lagi, ya. Oh, jangan risau ya, datang Madinah ni rumah telah disediakan, tempat disediakan, tak ada jaminan lagi. Belum lagi. Ya, sebab tak tahu apa lagi. Cumanya mereka cuma bertawakal, serah berhijrah pada Allah. Bila Rasulullah tiba di Madinah, maka Rasulullah bila mana penduduk Madinah ni dengan hati terbuka menerima kehadiran orang-orang muhajirin hingga mereka sang menawarkan rumah mereka, tanah mereka, makanya ketika itu barulah orang tahu. Sebelum ni orang muhajirin tak tahu. Dia orang pun tak tahu yang bila mana dia orang berhijrah mereka akan disediakan. Tak. Hijrah bodoh macam tu je. Tawakal, serah pada Allah. Sebab apa? Ini perintah Allah, ini Rasulullah suruh buat. Rasulullah tak ada bagi jaminan kau hijrah nanti insya-Allah. Yang risaulah rumah dan banyak rumah kosong, tanah-tanah banyak air kan. Kita pun pergi negeri orang. Tapi penduduk Madinah itu mereka yang menawarkan. Ya. Nah, ya. Yang atas sebab itu makanya Rasulullah jalinkan persaudaraan antara golongan Muhajirin dan juga Ansar tadilah. Kan? Itulah watak mereka. Maksudnya mereka hanya merahmat Allah SWT, yang mengharapkan rahmat Allah SWT. Dan bahawasanya faedah bagi harap, al-raja itu gemar pada menuntut akan yang diharapnya, dan faedah bagi takut itu gemar pada lari daripada yang takut itu. Dan barang siapa harap ia akan sesuatu, nescaya menuntut ia akan dia. Dan barang siapa takut akan sesuatu, nescaya lari ia daripadanya. Dan sekurang-kurang ya pengikat pangkat, ini pingkat, pangkat takut itu barang yang menyebabkan ia akan meninggalkan dosa dan akan berpaling daripada dunia. Itu cakap tadi, bila mana orang yang mengharap ini, dia mengharapkan supaya Allah Ta'ala rahmat pada dia, dia akan berusaha untuk cuba buat untuk dekat pada Allah. Bagi orang yang takut pula ya pada Allah Ta'ala, dia akan lari meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Dua-dua konsep yang baik dan dua-dua konsep yang betul. Ya, lari daripada apa yang Allah Ta'ala larang, dan mengharapkan akan yang ke depan. Dengan amalan yang dia buat, dia mengharapkan supaya Allah terima dia amalan tersebut. Betul dalam solat selalu kita doa, Allahumma taqabbal salatana tammah wa ighfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'adzibna yaumal qiyamah. Doa ini dia berbentuk dalam bentuk pengharapan. Ya Allah, kau terimakanlah solat kami ya Allah. Ya, sebab kita dah buat. Kita dah solat, kita tak tahu Allah terima atau tidak solat kita tersebut. Jadi kita mengharapkan, minta pada Allah, ya Allah kau terimalah solat kami ya Allah. Ya, Allahumma taqabbal salatana tammah wa ighfir lana dhunubana 'ammah. Kau ampunkanlah semua dosa kami ya Allah.
Secara umumnya kau ampunkanlah semua dosa kami pun tak tahu dosa mana satu. Kita pun kalau nak tulis dosa kita pun kita tak tahu. Kadang-kadang benda yang kita tak sedar pun. Kan? Bila kita perasan kita bagus pun, itu pun boleh menyebabkan satu dosa. Sebab dia nak akan ada unsur riak. Perasaan bagus. Sebab itulah nak buang sifat ini kita kena rendahkan diri kita, tawaduk lah. Kemudian ni, dan barang yang tiada menyebabkan akan yang demikian itu, maka ia perhabaran hati, bukan takut. Bahkan bermula takut itu apabila sempurna ia, nescaya menyebabkan ia akan zahid daripada dunia. Maka sekarang menyebut hamba akan zahid dan maknanya wallahu alam. Ya. Jadi daripada perasaan takut dan perasaan mengharap, bila dua-dua ini ada dalam diri kita. Takut nak buat dosa sebab takut Allah Ta'ala murka. Kita buat ibadah, kita mengharap Allah Ta'ala terima ibadah kita. Bila ada gabungan dua ni, maka akan terhasillah lagi satu sifat yang baik, iaitu sifat zahid ataupun kita panggil sebagai zuhud. Ya, sifat zuhud. Dan sifat zuhud ini insya-Allah kita akan bahaskan, kita akan bincangkan pada kuliah yang akan datang, iaitu dalam bab yang ketiga pada menyatakan zahid ataupun zuhud. Ya, wallahu taala alam. Sungguhnya apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu taala. Sebarang kelemahan dan kekurangan saya mohon ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Taala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa zuhna fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.